Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, para pendengar dan penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan kesyukuran padanya diberikan kesempatan untuk dapat sama-sama kita mendengarkan dan kita menonton ceramah agama yang dikendalikan ataupun dianjurkan oleh Masjid Darul Makmur. InsyaAllah saya akan berkongsi, diberikan amanah oleh pihak masjid untuk berkongsi beberapa tajuk ceramah kita sempena ceramah bulanan di Masjid Darul Makmur, untuk berkisar ataupun berkongsikan tentang rumah tangga, tentang hubungan perkahwinan antara suami dan juga isteri. Ini kita akan bincangkan tentang hal-hal rumah tangga insya-Allah, dan saya diberikan kesempatan untuk bincang beberapa tajuk. Untuk pada bulan ini kita akan bincangkan tentang tajuk yang diberikan, iaitu sedangkan lidah lagi tergigit, ya. Jadi kita akan bincangkan tentang hubungan di antara suami isteri, tentang mungkin dari semasa ke semasa akan berlaku kegenjotan, akan berlaku konflik rumah tangga, akan berlaku krisis rumah tangga, ya. Rumah tangga ni maknanya ada kalanya mungkin kadang-kadang gembira, kadang-kadang suka, kadang-kadang duka, kadang-kadang bahagia, suka duka sebutkan tadi, dan juga kadang-kadang mungkin ada pahit dan manisnya. Itulah namanya rumah tangga. Tidak, kadang-kadang saya mungkin dalam kesempatan dalam kerja seharian saya kadang jumpa dengan pasangan-pasangan, kan. Jumpa dengan pasangan-pasangan, ada pasangan baru, ada pasangan lama, kan. Terutama pasangan barulah kalau jumpa, kan. Berlaku mungkin ada yang baru kahwin 3 bulan, 6 bulan, setahun, berlaku pertengkaran, tak faham di antara satu dengan yang lain. Jadi saya terangkan kepada mereka, inilah namanya rumah tangga. Rumah tangga macam inilah. Kadang-kadang ada berlaku konflik, kadang-kadang ada berlaku cabaran. Yang inilah pasangan-pasangan perlu tahu bagaimana nak mengendalikan persengketaan tersebut, bagaimana nak hadapi pergaduhan tersebut. Jadi ini yang akan kita bincangkan insya-Allah, ya. Jadi mungkin ada di kalangan pasangan rumah tangga, mungkin sebelum rumah tangga okey semua, kan. Mereka mungkin couple dan sebagainya, kan, bertunang sebagainya, okey je, ya. Wah, sweet dan sebagainya. Ada juga masa bertunang pun dah ada dah tanda-tanda tak elok. Itu dah sepatutnya mereka perlu, dah ada orang terpanggil sebagai red flag tu, kan. Dah kena hati-hatilah sepatutnya. Tapi ada kadang mereka teruskan juga hubungan rumah tangga. Ada juga mungkin sebelum rumah tangga, sebelum kahwin tak ada apa-apa pun, aman bahagia. Tapi itu sebelum berumah tangga. Apabila sudah berumah tangga, kita akan memulakan kehidupan yang baru. Mungkin dulu kita tak tinggal sama-sama, sekarang kita dah tinggal sama-sama. Dulu kita tak tidur sama-sama, sekarang kita tidur sama-sama. Kongsi katil, kongsi bilik, kongsi rumah, kan.
Ada pastinya ada habit-habit, ada perangai-perangai yang mungkin kita tak suka ataupun berbeza dengan kita, dengan style kita tak sama. Jadi itu pun kadang-kadang boleh menimbulkan pergaduhan di antara pasangan suami isteri, ya. Jadi dalam rumah tangga ni kadang-kadang kita nak bincang tentang sedangkan lidah lagi tergigit. Dalam rumah tangga ni kadang-kadang apa yang berlaku ialah bila berlaku pergaduhan, bila berlaku persengketaan, bila berlaku persengketaan, sama ada suami ataupun isteri lah, sama ada suami atau isteri, mungkin ada kalanya bermula dengan suami, ada kalanya bermula dengan isteri, kan? Ada di antara pasangan kadang mereka tak boleh nak berbual. Bila berbual, mereka akan bergaduh. Bila cakap, bergaduh. Tidak ada titik persamaan. Jadi kadang-kadang gaduh benda-benda kecil pun, perkara-perkara yang kecil sampailah perkara yang besar-besar. Bila berbual, bergaduh. Bila nak cakap, bergaduh. Jadi ada di antara pasangan, mereka ni bila dia nak cakap jadi bergaduh, dia akan berdiam diri. Dia tak nak cakap. Nak elak gaduh, jadi diamlah. Isunya kadang-kadang bila kita diam diri ni, kan, bila kita diam diri, dia makin bergaduh kadang. Bukan makin elok, bukan makin elok, tetapi makin keadaan rumah tangga tu makin teruk lah, makin tak elok. Sebab ada pasangan tak suka bila bergaduh, diam je kan. Bila bagi dia, kenapa tak nak cakap, kenapa nak simpan, kenapa tak nak bersuara. Sedangkan pasangan lagi satu, dia sebenarnya nak elakkan pergaduhan, tapi yang lagi satu akan provoke, kan. Sebab itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Saya bagi senario dulu. Itu senario pertama, iaitu kadang-kadang ada pasangan mereka ni nak elakkan pergaduhan, dia diam. Tapi dia tak sedar, kadang-kadang bila diam diri tu makin bukan makin bagus, makin teruk lah, makin hangat dia punya pergaduhan tersebut. Itu pertama. Yang kedua, kadang-kadang bila berlaku pergaduhan, kan, berlaku persengketaan, pasangan yang satu lagi dia akan mungkin mengambil sikap untuk berdiam diri. Diam diri juga, kan, dia geram, dia diam, tak nak cakap. Yang pertama tu diam sebab tak nak bergaduh, kalau cakap nanti jadi bergaduh. Yang kedua, berdiam sebab merajuk, sengaja tak nak cakap, jadi dia mendiamkan dirinya. Ada pasangan yang macam ni. Mungkin yang dengar ni mungkin boleh relate kadang-kadang, sebab itu berlaku pada diri anda, sama ada diri anda atau pasangan anda. Dan ini sebenarnya senario yang dua-dua perkara yang saya sebutkan tadi berlaku kepada suami dan juga berlaku pada isteri. Dia tidak spesifik, dia tidak eksklusif untuk lelaki sahaja ataupun suami sahaja ataupun isteri sahaja. Ia juga boleh berlaku pada suami, ia juga boleh berlaku pada isteri. Saya dah jumpa dua-dua pasangan yang macam ni. Kadang-kadang suami yang diam, tak komen apa-apa. Ada sampai berbulan. Saya pernah jumpa satu pasangan ni, berbulan-bulan. Suami, bukan isteri, suami berbulan-bulan tak cakap. Sampai 3 bulan. Pernah saya kes ni berbulan-bulan lah, 2-3 bulan lah. Ego. Dia kena tunggu isteri dia yang pujuk dia, baru dia bercakap. Ada kes macam tu. Ada kadang-kadang isteri pula yang macam tu. Ada yang berjam-jam, ada yang 1 hari 2 hari, ada yang berminggu-minggu, ada yang berbulan-bulan. Jadi inilah senario-senario, ya, bila pergaduhan di antara pasangan suami isteri. Jadi ini antara perkara yang berlaku. Nak kata rumah tangga tak ada gaduh tu agak macam mustahil lah, ya. Nanti kita lihat dalam rumah tangga Nabi pun ada juga krisisnya, ada konflik. Sahabat apatah lagi. Nanti kita akan bincang perkara tersebut. Apatah lagi kita ni manusia biasa, apatah lagi kita ni orang-orang yang biasa-biasa sahaja, kan. Pastilah ada persengketaan. Tapi isunya ialah bagaimana kita nak mengendalikan ataupun kita nak mengawal persengketaan tersebut supaya ianya tidak jadi meluap-luap
ia tidak semakin menjadi-jadi. Ya. Jadi saya nak kongsi beberapa perkara di sini, ya. Apakah perkara yang sepatutnya kita lakukan apabila berlaku krisis, konflik, berlaku pergaduhan? Adakah kita nak terus nak elakkan daripada suami, nak elakkan daripada pergaduhan, kita diam saja? Kan? Nak elak gaduh, diam. Sebab kalau berbual jadi gaduh. Tapi sedangkan perkara tersebut kadang-kadang membawa lebih banyak keburukan berbanding kebaikan. Atau bagus ke perangai sikap yang macam kita diam je, kita panggil silent treatment kan, diam je, tak respon, marah kan, patut tak? Pastinya tak elok lah. Sepatutnya perkara tu perlu dihentikan lah. Janganlah lama-lama lah, jangan lama-lama, jangan sampai berjam-jam lah, jangan sampai berhari-hari atau berminggu, apatah lagi berbulan-bulan. Paling teruk pun mungkin 1-2 jam lah. Teruk pun jangan sampai 1 hari lah. Kalau bergaduh tengah hari tu, malam dah baik balik lah. Sepatutnya macam tu. Sebab kita nak rumah tangga kita ni aman, bahagia. Jadi perlu lawan godaan-godaan tersebut lah. Ya. Baik. Jadi apakah perkara yang sepatutnya kita lakukan bila untuk mengurangkan ataupun untuk nak pastikan kita dapat berbincang? Sebab yang menjadi bergaduh ni kadang-kala kerana banyak perkara lah. Bergaduh ni banyak perkara. Cuma saya nak fokus dari sudut bagaimana kita nak menguruskan perbincangan, bagaimana kita nak menegur, bagaimana kita nak pastikan komunikasi, interaksi kita tu dalam keadaan yang terkawal. Kita tak akan bincang sebab-sebabnya kan. Sebab-sebabnya tu boleh jadi macam-macam kan. Orang ketiga ke, sebab pasal mak ke, sebab pasal mertua tu dah jadi cerita lain. Itu mungkin memerlukan kemahiran yang lain pula lah, ataupun teknik atau plan-plan yang berbeza lah. Tapi kita nak bincangkan tentang mungkin isu-isu tentang pertengkaran yang berlaku akibat mungkin bila bercakap biasa saja. Bila nak tegur jadi gaduh, bila nak buat perancangan jadi gaduh. Jadi perkara-perkara yang seperti itu, ya. Jadi ada beberapa perkara-perkara yang kita boleh ambil beberapa langkah lah, yang kita dapat lakukan. Pertama sekali ialah bila kita nak berkomunikasi tu, bila kita nak berinteraksi, atau apabila kita nak memberikan satu-satu teguran kepada pasangan kita, nombor satu ialah kita perlu memilih masa yang sesuai. Kita perlu memilih masa yang sesuai, masa yang terbaik, masa yang elok. Kita ini semua jadi mood ni mesti ada lah, mood ni mesti ada lah. Jadi kita nak tegur ke, kita nak berbual ke, kita perlu pilih masa yang elok, kita pilih masa yang baik, masa yang di mana kita ni dalam keadaan tenang, kita sendiri dalam keadaan tenang dan pasangan kita dalam keadaan tenang. Bukan kata nak tegur, nak berbual pun, kita dua-dua dalam keadaan yang tenang. Bukan pasangan kita dalam keadaan marah ataupun kita dalam keadaan yang marah. Sebab bila kita dalam keadaan yang marah, itu starting dah boleh buat gaduh lah. Kita dalam keadaan yang marah, kita pun akan marah pasangan kita, jadi gaduh. Ataupun kita okey, ya, kita okey, kemudian kita tegur pasangan kita pula dalam mood yang tak elok. Kita ni okey, tapi pasangan kita pula yang tak elok, yang tak okey, pun jadi gaduh juga. Bila dia tak okey, dia akan bising, mengamuk. Bila dia dah mengamuk, kita pun jadi mengamuk lah. Nampak tak dia punya trend tersebut, kesan dia. Samalah dengan anak-anak pun sama jugalah kan. Kita tengah okey, dia tengah mood tak okey. Kita marah dia mengamuk ya. Kita cakap baik-baik, dia pula mengamuk, kita pun mengamuk lah. Jadi tak elok lah. Memilih masa tu sangat-sangat penting lah. Itu sangat-sangat penting.
Masa yang dua-dua dalam keadaan okey lah, dua-dua dah makan, dah mandi, dah kenyang kan, dah tengah relax kan, maka ketika itulah kita bagus untuk kita berkomunikasi, bagus untuk kita berinteraksi, bagus untuk kita mungkin nak tegur pun kita boleh ambil masa tersebut. Dan bagi pasangan, bila dah dalam keadaan macam tu, bila pasangan kita nak kongsi, kita kena layan lah. Kita kena layan. Sebab tak layan pun boleh jadi gaduh juga, boleh jadi hal juga, kena layan. Sebab pasangan ni kalau kita tak layan, siapa lagi nak layan? Kita lah. Takkan nak cari orang lain pula, cari lelaki lain pula, perempuan lain pula. Jadi kita kena layan. Tu perkara yang pertama ya, yang yang boleh kita lakukan untuk elakkan pertengkaran ataupun untuk meminimumkan persengketaan, pergaduhan. Pertama, kita kena pilih masa yang sesuai. Kita kena pilih masa yang sesuai. Seterusnya, sekejap ya. Yang kedua, kita ni bila kita nak sampaikan suatu perkara ataupun kita nak menegur kan, bila kita nak berbincang, maka terutamanya bila nak tegur lah, kita kena be objektif. Kita kena mempunyai be objektif lah. Maknanya kita kena straight to the point lah. Kita tak macam berkait-kait dengan hal-hal yang dulu-dulu sebagainya, ataupun kita sindi-sindi. Tu tak elok. Jadi kalau kita nak tegur, kita straight pada apa yang kita tak suka, kita tegur. Kita tak suka suami kita atau isteri kita buat macam ni, sekian. Sebaiknya macam tu lah. Tanpa perlu kita drag dengan melitih tak berhenti, kita melirit panjang lebar, ataupun kita mengungkit-ungkit kesalahan yang lepas-lepas, ataupun kita sindir dia yang bukan-bukan, ataupun kita sebut perkataan, ataupun dah jadi macam mungkin mengutuk, celaan, maki hamun dan sebagainya. Itu semua kena elakkan. Maknanya langsung kepada apa perkara yang kita nak tegur, perkara yang berlaku pada hari ini khususnya. Perkara yang berlaku sebentar tadi, apa yang kita tak suka, kita perlu sampaikan, kita perlu jelaskan. Jadi itu namanya be objektif. Kita perlu sangat objektif. Jadi dia akan terus straight to the point. Walaupun mungkin pasangan kita tak boleh terima, mungkin sepatutnya kena terimalah kan. Tapi kita elakkan sindiran, elakkan ungkitan-ungkitan, elakkan letiran. Jadi kita punya teguran straight to the point. Itu yang sangat-sangat penting. Jadi kita akan mengurangkan kemarahan seseorang tu. Kalau orang tu tak boleh terima, dia bersikap irrational, dia bersikap irrational, dia tidak rasional, jadi sepatutnya dia kena terima, sebab kita sampaikan dengan cara yang elok, dengan cara yang baik, dan kita bersikap objektif. Kita tidak menyindir, kita tidak mengutuk, mencela dan sebagainya, ataupun kita ulang-ulang sebagainya. Jadi itu sepatutnya yang mempunyai diri kena terima. Andai kata perkara tersebut tidak diterima, tak mengapa. Orang tu tak bersikap rasional. Yang penting kita sampaikan. Penting untuk kita sampaikan supaya kita dapat lepaskan apa yang ada dalam hati kita. Sebab bila kita tak lepaskan apa yang ada dalam hati kita, perasaan tak puas hati kita, ia akan jadi lebih tak elok. Kita akan jadi marah, pendam perasaan dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi bila kita ada perkara yang kita tidak suka, kita kena sampaikan, pilih masa yang sesuai dan bersikap objektif. Walaupun mungkin teguran kita pasangan tak suka, tak apa, kena sampaikan. Dia tak terima, itu maknanya dia tidak bersikap rasional. Sepatutnya dia kena terima. Tak mengapa, sebab sekurang-kurangnya anda dah sampaikan. Kalau tak sampaikan,
mungkin kita akan jadi lebih geram lah, lebih marah, kita lebih memendam perasaan. Jadi pasangan tu walaupun dia marah, tapi dia tahu ini perkara yang pasangan tak suka. Dia tahu, dia dah ingat ni pasangan dia tak suka, ya. Tu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga ialah macam saya katakan tadi, sambungan daripada yang bersikap objektif tadi ialah untuk kita jangan pendam-pendam, kan? Kita jangan pendam-pendam, kita luahkan, kita lepaskan. Kalau kita kadang-kadang kan, macam ada orang kan, saya sebutkan tadi kan pada awalnya, dia nak elakkan pergaduhan, dia diam. Tapi bila dia diam, katakan contoh, saya tak nak generalize suami atau isteri, saya bagi contoh lah, sebab setiap isu yang saya kemukakan sebenarnya bukan, saya sebutkan tadi, bukan hanya untuk suami tapi juga isteri, kadang-kadang isteri, kadang suami. Contoh lah, saya bagi contoh, mungkin isteri bising, suami dia nak cakap nanti makin gaduh, so dia diam. Jadi dia diam, tak. Tapi sebenarnya dia nak elakkan lebih dia nak elakkan daripada berlaku pertengkaran yang lebih hebat, jadi dia berdiam diri. Tapi bila berdiam diri tersebut, pertama, sebenarnya isteri makin geram, isteri makin marah, sebab dia tak nak selesaikan masalah dia. Yang tu pertama. Yang kedua, untuk si suami pula, bila dia diam, sebenarnya dia menyimpan perasaan dalam hati dia. Mungkin ada perkara yang dia tak puas hati pada isteri dia, tapi dia diam. Isteri tak puas hati, isteri marah suami, tapi suami pun tak puas hati pada isteri, tapi dia diam sebab tak nak gaduh. Tapi bila dia diam tu, isteri makin marah, pertama. Yang kedua, suami pun makin pendam. Bila pendam, hati dia geram lah, tapi dia simpan, ya. Jadi dalam hal ini, pandangan saya, pengalaman saya ialah bagus untuk pasangan tu luahkan. Seperti saya sebutkan tadi, yang perkara nombor 2 tadi kan, dia kena, yang penting dia kena bersikap objektif. Dia tak perlu nak panjang lebar, dia tak perlu nak sindir, dia tak perlu nak maki hamun, dia tak perlu nak meliti dan sebagainya. Terus cakap apa yang tak suka. Saya tak suka awak marah saya begini, tapi saya pun tak suka cara awak macam gini. Gini. Kan. Pertama balik kepada yang nombor 1 tadi. Kalaulah dia rasa, kalau dia menjawab makin bergaduh, kan, sebab isteri tengah marah, kan, betul tak? Isteri tengah marah, maka dia boleh membuat keputusan untuk mungkin pada masa itu dia diam. Boleh dia nak diam. Tetapi bila keadaan sudah reda, dia kena explain. Ada orang kadang dia terus diam. Terus macam settlekan, tak ada masalah. Sebenarnya masalah tu tak selesai. Nanti gaduh-gaduh keluar balik benda-benda lama tu semua. Isteri walaupun kita dah diam, dia masih tak puas hati sebab kita tak berjawab soalan-soalan dia. Jadi pandangan saya, ya mungkin boleh diam diri pada ketika itu, boleh pendam ketika itu, tetapi bila keadaan sudah reda, balik pada yang tips nombor 1 tadi, anda perlu luahkan. Tak kira suami atau isteri, anda kena luahkan apa yang anda tak puas hati tadi. Ya, kena luahkan, kena lepaskan. Bila keadaan makin tenang, mungkin bila kita dah lepaskan, kita dah luahkan, mungkin pasangan kita tak boleh terima, kan, dia tak boleh bersikap rasional, dia tak boleh terima. Yelah, apa yang dia kata tu betul juga, tapi suami punya pandangan pun mungkin betul juga, kan. Suami pun ada yang tak puas hati, takkan isteri tak puas hati pada suami, ada juga yang tak puas hati. Jadi lihat apa yang dia tak puas hati tu, tapi kita kena ambil berat jugalah, ya. Kita kena ambil berat juga. Dan mungkin pasangan tu tak boleh terima, mungkin, saya tak nak judge, tapi berkemungkinan mungkin dia tak terima. Kalau terima, bagus, alhamdulillah. Mungkin tak terima, tak mengapa, sekurang mungkin akan jadi gaduh juga, tapi percayalah, keadaan dia lebih baik daripada semasa dua-dua sedang dalam perkataan hangat, kemudian dia balas balik
mungkin gaduh lebih besar. Tapi kalau dia pilih masa yang sesuai, masa gaduh tu dia diam diri, mungkin dari 1 jam 2 jam dah reda, dah okey, mood dah bagus, dia sampaikan, tadi sebenarnya saya bukan tak nak jawab kan, tapi awak tengah marah. Kalau saya jawab nanti awak makin marah, saya tahu. Jadi saya sebenarnya ni bagi tahu, saya nak explain sekarang ni. Saya tadi saya baik lambat yang awak marah kerana saya ada mesyuarat, betul, saya lupa nak bagi tahu. Kesilapan saya dekat situ. Kan saya terus dah habis meeting baru saya terus balik tanpa mesej awak dan sebagainya. Jadi dia boleh, tu contohlah. Jadi dia boleh bagi tahu, tapi be objektif, pilih masa yang sesuai. Mungkin isteri tak boleh terima, tak apa. Ataupun dia tegur isteri, saya tak suka, saya tadi nak cakap tapi saya tahan. Ni sekarang awak dah okey, saya nak bagi tahu. Saya tak sukalah awak kalau tegur saya mesti suara awak macam gini-gini, awak guna perkataan-perkataan macam gini. Saya tak suka. Awak nak tegur boleh, tapi pilih perkataan yang macam gini-gini. Awak tak perlu nak cakap saya macam ni. Suami tak gunalah, suami tak senonoh lah, bapa tak berguna, kan? Elakkan. Saya tak suka. Awak nak tegur, tegur betul. Tegur direct. Saya apa, malas, kemas barang, bagi tahu saya tak suka macam gini, awak kena kemas macam ni. Bagi tahu langsung. Tak perlu awak nak cakap, nak kutuk saya, perangai saya macam gini depan anak-anak dan sebagainya. Jadi boleh bagi tahu, boleh tegur ketika keadaan sudah reda lah. Tu saya katakan, kalau suami isteri tak boleh terima, maka dia tak rasional lah, bersikap tak rasional. Begitu juga sebaliknya untuk isteri menegur suami, ya. Sekurang-kurangnya anda dah sampaikan, dah lepaskan. Jadi perkara ni perlu jangan pendam-pendam, tapi perlu kita luahkan. Kenapa ya kita perlu luahkan ni? Sebab ada orang kadang dia pendam, dia takut, ada yang macam takut jadi sidahaka dan sebagainya lah, macam-macam, ya. Sebab tak nak kurang ajar lah, apalah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pendam-pendam ni, kalau kita balik kepada rumah tangga Nabi SAW. Saya suka nak petik satu kisah yang berlaku di antara Nabi Muhammad SAW dengan para isterinya. Peristiwa ini dirakamkan dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-28 hingga ke-29. Saya bacakan. Kecil pula ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai Nabi. Ni ayat ni Allah tunjukkan pada Nabi. Bila Allah kata ya ayuhan Nabi, tu fahamlah, itu untuk Nabi Muhammad. Sebab kalau Nabi Muhammad dalam ayat Quran, jarang Allah guna nama. Kalau guna nama tu untuk nabi-nabi lain. Kalau guna nama pun Allah biasanya Allah gandingkan dengan panggilan kemuliaan, ya. Tapi kalau Allah tak panggil nama, Allah akan panggil ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Itu bukan nabi-nabi lain maknanya. Kalau ayuhan Nabi untuk Nabi Muhammad. Wahai Nabi, maknanya Nabi Muhammad lah. Katakanlah kepada isteri-isterimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridaan Allah dan Rasulnya, yakni kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah akan sediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar, ya. Jadi ini sebenarnya berlaku, kalau kita rujuk hadis dan sirah, berlaku pada zaman disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ahzab, merakamkan krisis atau konflik rumah tangga yang berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Nampak? Nabi pun ada masanya berlaku konflik dengan isteri-isterinya, ya. Dikatakan, diriwayatkan bahawa sebab turun ayat ini ialah kerana
terdapat isteri-isteri Nabi SAW yang menginginkan pertambahan nafkah. Nak supaya diberikan nafkah, ditambah nafkahnya, ditambahkan perbelanjaan rumah tangga. Ni dikata nafkah ni berarti rumah tangga lah. Rumah, siapkan rumah, perbelanjaan makan minum, bil-bil api air, bil rumah tangga, bil telefon, pakaian, pakaian yang diperlukan, macam mana diperlukan, perubatan. Jadi itu nafkah. Jadi para isteri Nabi minta lebih, nak lebih daripada apa yang Nabi buat. Nampak? Jadi itu dia punya background cerita tu, kisah tu. Saya tak nak kupas panjang lebar sebab ni perlukan tafsiran yang panjang ni. Apa yang penting ialah saya nak tekankan di sini ialah kalau kita lihat daripada ayat Quran ni, maknanya apa? Maknanya isteri-isteri Nabi SAW, bila dia ada sesuatu, bila mereka ummahatul mukminin ni, isteri Nabi ummahatul mukminin, bila ada sesuatu, bila berlaku sesuatu yang perkara yang mereka tidak senang, mereka luahkan. Nampak? Mereka luahkan. Dia tak simpan. Aisyah tak puas hati, dia tak simpan, dia cakap. Ni isteri Nabi, Aisyah dan lain-lain. Mereka lepaskan, luahkan. Nampak? Dalam rumah tangga Nabi pun, Nabi ni, isteri-isteri dia ada platform untuk nak sampaikan perkara-perkara yang mereka tak puas hati. Kan? Dia nak minta nafkah lebih, dia cakap dengan Nabi, dia tak simpan, pendam, tak. Dia bagi tahu. Isteri Nabi bagi tahu dengan Nabi SAW. Jadi ni kita lihat, poin saya ialah kalau Nabi SAW pun bagi ruang untuk para isterinya lepaskan, untuk luahkan apa yang mereka tak puas hati, maka apatah lagi kita lah. Jadi kita sebenarnya suami isteri perlu ada ruang untuk masing-masing mengutarakan rasa tidak puas hati mereka, untuk meluahkan perasaan mereka. Tak kiralah perasaan gembira, senang. Kadang-kadang nak cerita-cerita benda-benda biasa pun susah. Bukan sahaja tak puas hati kan. Jadi kita perlu melayan pasangan-pasangan kita, termasuk luahan-luahan ketidakpuasan hati mereka. Tidak ada istilah nak kena taat suami, nak kena dengar kata apa semua, nak kena dengar kata. Tengoklah dengar kata apa. Kalau dengar kata yang baik tu kita ikutlah isteri kan. Tapi kalau benda yang tak elok, suami tak elok perangai macam apa semua, maka isteri boleh meluahkan perasaan. Begitu juga dengan suami boleh meluahkan perasaan mereka. Kenapa kita perlu luahkan perasaan? Ialah kerana bila bila kita mendiamkan diri kita, maka hati kita akan rasa sakit. Mungkin emosi kita terjejas, mental kita terjejas. Dan kadang-kadang mereka diam-diam tiba-tiba meletup. Pasangan tak tahu apa masalah dia. Dia ingat okey je. Bila meletup nak bercerai, berlaku dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kita tak nak sampai macam tu. Tak nak sampai meletup sebab dia pendam. Jadi kena lepaskan, kena kongsikan keprihatinan atau ketidakpuasan mereka. Baik. Yang seterusnya ialah mungkin kita ada 10 minit lagi, lebih kurang lebih. Yang keempat ialah tentang mungkin kecil bagi kita, besar bagi pasangan kita. Maksudnya apa? Maksudnya macam ada perkara-perkara kadang mungkin bagi kita tak ada apa-apa, tapi bagi pasangan kita benda tu sangat-sangat penting, sangat-sangat berat. Bagi kita pula mungkin benda tu berat, bagi pasangan kita adalah benda ni tak ada apa-apa. Jadi apa yang saya nak utarakan di sini ialah kita kena mengambil berat apa yang pasangan kita rasa, dan apa yang kita rasa pasangan pun kena ambil berat. Dua-dua kena ambil berat, sebab keprihatinan kita mungkin berbeza, apa yang kita suka mungkin berbeza. Setiap orang tak sama. Ini masalah, kadang mereka tak faham, bergaduh sebab komunikasi.
kerana personality berbeza. Bergaduh, bercerai, kahwin lain. Dia lupa kadang-kadang ada perangai dia yang tak elok, yang dia kena ubah. Dia kahwin lain pun bercerai lagi. Sebab dia tentang sikap. Sikap yang penting ialah kita kena meraihkan, kita kena mengambil berat apa yang pasangan kita tak suka. Jangan ambil remeh-temeh. Jangan kita anggap macam ringan. Kita kena ambil berat. Jadi kita tak buat perkara yang sama. Kita tak ulang perkara apa yang pasangan kita benci. Saya akan kupas mungkin di ceramah-ceramah yang akan datang. Tapi untuk kali ini sekadar saya bagi tahu, kalau ada perkara yang pasangan tak suka, kita jangan ambil alah ini pun nak marah. Tak boleh macam tu. Sebab bagi kita tak ada apa-apa. Kita kena ambil berat. Ya, contohnya macam kemas barang kan. Kan kita lupa nak kemaslah. Kan cawan kosong kan. Ni botol air dah minum dah habis, kemudian atas meja tak dibuangkan atau sampah kan, contohnya kan. Pasangan marah, ni apa tak kemas. Kita kata alah ini pun nak bising, saya boleh kemas lah sekarang, contohnya kan. Padahal nanti saya kemas lah contohnya, tapi lupa lah lepas tu. Jadi pasangan mengamuk. Jadi bila dia mengamuk, dia bagi tahu, kita pun tak boleh terima. Jadi kita kena ambil berat apa yang pasangan tak suka, kita jangan buat lagi, jangan ambil ringan. Sebab bagi kita tak ada apa-apa, bagi dia berat. Itu maksudnya kecil bagi kita, besar bagi dia. Jadi dalam rumah tangga nak elak gaduh, nak elak pergaduhan, jangan buat walaupun kita ada apa, kita okey tapi dia tak okey, kita jangan buat perkara yang dia tak okey. Walaupun tak dosa, tak salah kan, tak buang tu sampah ni bukannya dosa, tapi tak baguslah, menyakitkan hati pasangan, kita kemaslah. Begitu juga dengan kita, ada yang mungkin kita tak kisah yang ini, kita kisah yang lain. Jadi pasangan pun kena ambil berat apa yang suami dia ataupun yang isteri dia tak suka, kita jangan buat. Jangan kita lakukan. Dua-dua. Dua-dua. Dan yang terakhir ialah jika kita bila kita salah, kita mengaku. Jika kita betul, kita jangan ulang-ulang. Maknanya apa? Bila berlaku kesilapan kan, maka baguslah kita, eloklah kita kan. Ni nak elak gaduh nak elak lagi pergaduhan yang lebih hangat. Bila kita salah, kita minta maaf. Pasangan tegur, ya awak lupalah letak ni tu, tak buang. Jangan nak jawab-jawab lah, alah awak ni, just cakap minta maaf, sorry. Sorry lah, alamak saya lupa lah. Alamak, insyaAllah saya akan datang, saya tak buat lagi lah. Saya cubalah. Ambil berat. Ingat, janganlah selalu sangat macam tu. Janganlah selalu lupa. Kita kena ambil berat lah. Cuba minta maaf lah, sorry lah. Satu ya, maknanya jangan nak jawab lah apalah sebagainya kan. Kita minta maaf, dah silap. Maknanya bila salah mengaku, dan bila betul jangan diulang-ulang. Maknanya bila yang tegur tu, katakan suami tegur atau isteri tegur kan, awak lupa buang sampah ni ya. Sorry lah. Kita patutnya diam lah. Jangan kita ulang-ulang. Awak memanglah selalu ginilah, tak pernah kemas, tak pernah lupa, tak pernah ingat kan. Dah 10 tahun kahwin. sama juga macam gini. Memang geram lah kan, siapa tak geram. Tapi kita bila dia dah minta maaf tu, kita cuba jangan ulang-ulang lah. Dia dah minta maaf mungkin kita tegur-tegur yang elok-elok. Be objektif, ingat. Sebab bila kita meletih, bising sini, orang baik-baik nak mengaku salah, dah rasa bersalah, nak rasa kesal, akan jadi pergaduhan pula. Jadi itu antara perkara-perkara yang mungkin dapat kita terapkan dalam kita berkomunikasi, dalam kita berinteraksi, dalam kita nak meminimumkan ataupun dalam nak mengurangkan perbalahan dan pergaduhan di antara suami isteri, baik yang baru berumah tangga ataupun yang sudah lama berumah tangga. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya kongsikan tadi bermanfaat, menjadi ingatan untuk diri saya sendiri dan juga ingatan untuk para pendengar sekalian. Dan insyaAllah kita sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.